Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kehadirat Ilahi kerana kita dapat bertemu pada hari yang mulia ini. Tanpa mengelengahkan masa, hari ini kita akan membincangkan forum kita yang bertajuk Bai Al-Muzayyadah. Tanpa mengelengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan saudari Nur Amira Syafiqah akan menceritakan sedikit sebanyak berkaitan pengenalan dan definisi Bai Al-Muzayyadah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amira Syafiqah binti Abdul Muiz. Nombor matrik saya DHU 202024638 dan saya dari kelas di PHU 2H. Okay, saya akan terangkan tentang pengenalan. Okay. Bai Al-Muzayyadah adalah bentuk perdagangan yang telah ada dan telah diterapkan dalam sistem muamalat sejak sekian lama. Ahli-ahli hukum Islam yang lalu telah membahaskan topik tersebut untuk menentukan status Bai Al-Muzayyadah. Oleh itu, dalam menilai status dari aspek syariah, pendapat para ahli hukum Islam yang dulu kena kaji dah. So, cara untuk orang kaji adalah menggunakan sebagai atas sebagai asas. Atas tu maksudnya amalan berdasarkan para sahabat Nabi SAW. Maksudnya yang para sahabat sokong tentang Bai Al-Muzayyadah ni. So, Imam Bukhari telah menulis topik tertentu di konsep dan pandangan atak yang mengatakan bahawa Bai Al-Muzayyadah dipraktikkan oleh masyarakat zaman Nabi SAW tu dalam penjualan harta rampasan perang. Okey, dan ada satu kisah tau. Kisah dia macam ni. Anas, dia telah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Waktu tu Nabi SAW tengah panggil pelanggan ketika dia tengah menjual Madani dengan kapal air. So, ada pelanggan tu nak beli dia punya satu barang dia kan. Pelanggan pertama dia beli dengan harga, dia bidder dengan harga 1 dirham. Lepas tu Nabi Muhammad tanya lagi, siapa lagi nak bidder lagi tinggi. Lepas tu ada orang tu datang, dia kata nak bidder 2 dirham. So Nabi Muhammad jual benda tu dekat dia pembidder nombor 2 yang lagi tinggi tu. So di situlah datang istilah Bai Al-Muzayyadah. Boleh semua faham? Faham. Kita kata dekat definisi ya. Okey, dalam urus niaga kewangan Islam, harga ditentukan berdasar pembeli bersedia, penjual bersedia. Dalam kebanyakan keadaan, penjual akan menjual kepada penawar yang tertinggi. Tadi seperti syariah, transaksi ini kita panggil dia Bai Al-Muzayyadah. Okey. Maksud Bai Al-Muzayyadah adalah akad jual beli secara lelong atau bida'at, iaitu jual beli di mana penjual menawarkan aset jualan di tempat umum dan diikuti permintaan para pembeli yang menawarkan harga berdasarkan bajet orang masing-masing. Lepas tu, aset yang dijual tersebut akan dijual kepada pembeli yang menawarkan harga tertinggi daripada pembeli yang lain. Okey, faham? So, nama lain untuk prinsip Bai Al-Muzayyadah ni kita boleh panggil, sebab orang zaman dulu kan panggil Bai Al-Muzayyadah ni nama lain dia Bai Fuqara, Bai Man Kasada Bid'ah Atuhu, ataupun Bai Mahawij, ataupun Bai Mafalis. Okey, lepas tu dia kenapa dia nama Bai Mafalis kan? Sebab kebanyakan orang yang bid tu kan, dia akan boleh benda tu akan buatkan dia muflis. So tu nama dia Mafalis. Faham? Faham. Okey,
Lepas tu konsep Bait Al-Muzayyadah ni relevan berkaitan dengan tingkah laku pasaran yang memperoleh keuntungan dari perbezaan harga. Sebab ada semacam konsep Bait Al-Muzayyadah ni kan, dia bagi orang yang berjual pasaran macam ni diorang akan dapat keuntungan lebih banyak sebab diorang tahu berapa banyak harga yang diorang boleh dapat. Cara ni diorang betul bagi diorang senang lah. Lepas tu Bait Al-Muzayyadah ni juga boleh digunakan sebagai hujah untuk membenarkan spekulasi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohlah bagi orang ingat yang macam bila kita nak harga yang tinggi kan, so tak benda lah nak harga yang tinggi, dia tak ada setakat yang konsep Bait Al-Muzayyadah. Faham tak semua? Faham. Okey, saya teruskan kepada moderator balik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Amira Syazlika. Seterusnya dipersilakan pula saudara Muhammad Syahril Rahimi akan menceritakan dalil-dalil dan sunnah berkenaan Bait Al-Muzayyadah. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Muhammad Halibi Muhammad Zamli. Okey, nama saya Syahril Rahimi bin Syahrizat. Nombor saya DSU 2020-536 daripada di PSU 2G. Salah saya Salah Badriah dan Salah yang Arab. Okey, silakan. Saya tak mahu baik sebab setelah kita membincang sama kita dalil yang kita dapat tentang tadi kita Bait Al-Muzayyadah ni. Okey, Nabi Muhammad SAW dia bersabda, bagi dia pernah didatangi oleh seorang lelaki dari kalangan orang Ansar. Dia datang kepada Nabi, dia minta sedekah kepada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak minta sedekah daripada engkau. Ini dalil dia tau, dalil daripada Ibnu Majah. Dia kata, tak boleh dalil ni. Dia kata, lepas tu Nabi kata, di dekat rumahmu ada barang-barang tak? Katanya. Lepas tu dia jawab, ada. Dekat rumah aku ada 2 barang. Satu ada kain, dia kata kadang-kadang kain tu dia buat untuk gelap, dan kadang-kadang dia buat untuk dia letak gunakan untuk alas pada cawan dia. Itu barang yang pertama. Dan barang yang kedua dia ada cawan untuk diminum. Dia buat dia minum. Lepas tu Nabi kata, bawa barang tu, bagi barang kepada dia. Dia pun bagi. Ini saya baca ni daripada kelompok yang dia pegang yang hukum dalil ni adalah hukum dah halus. Ya. Okey, lepas Nabi minta barang yang 2 tu, kain dengan cawan tu, Nabi pun jual benda tu. Macam saudari kita pertama kata tadi, kata lelong kan. So Nabi kata, okey, siapa yang nak beli ni dengan harga 1 dirham? Lepas tu ada orang hamba cakap, okey, aku nak beli. Dia kata. Lepas tu Nabi ulang lagi, siapa nak beli barang ni? Lagi. Nabi ulang lagi. Lepas tu sampai 3 kali Nabi ulang, siapa nak beli barang ni? So ada seorang lagi hamba, dia kata, aku nak beli dengan harga 2 dirham. Lepas tu Nabi pun bagi dekat orang yang harga 2 dirham tu, yang nak beli dengan harga 2 dirham tu. Macam tu masuk sekarang, lelong siapa orang beli berapa, songkok. Bukannya kita nak memilih dengan harga yang paling besar, tapi itu adalah konsep Al-Muzayyadah tu, macam saudari kita yang pertama cakap tadi. Jadi bila Nabi ambil 2 dirham tu, dia kata, satu awak ambil lagi dirham, satu lagi awak beli tapak dan bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalil yang pertama, yang mana
orang yang pegang dengan konsep hukum dia halus. Itu dalil pertama. Okey, manakala dalil kedua yang kami semua dapat, bukan saya kita berbincang semua. Okey, dalil yang kedua maksudnya kelompok yang pegang konsep ni konsep makruh. Maksudnya orang pegang konsep apa? Seorang lelaki tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Macam mana pula kan? Macam kita kan, macam sekarang kan. Kalau kita fikir macam ni, adakah sama dengan konsep sedang saya dah bertunang dengan dia, tapi Azwar nak tunang dengan tunang saya tu. Sebab dah bertunang Ayu ke abang kan, macam nak pergi ni kan. Dia dah berapa minit dah takut saya lebih pula kan, dah berapa minit. Lepas tu, adakah sama konsep dia? Konsep dengan dia macam, boleh ke, tak boleh ke Azwar nak tawar dekat bapa perempuan, bapa yang bakal tunang saya tu untuk tawar macam saya, macam Azwar pun nak perempuan tu. Sedangkan dia nak tunang saya. Macam konsep dia tu tak sama. Bukan konsep tak sama. Sebab tu dah kita pegang dalil tadi tu, macam dalil yang harus tadi tu. Kalau kita fikir kenapa Nabi buat benda tu, kalau benda tu bukan hukum harus kan. Kalau hukum makruh, mesti Nabi akan jual benda yang tak betul lah maksudnya. Itu boleh tu hukum makruh, tapi sebab Nabi jual benda tu, jual kain dengan jual apa tadi, cawan. Lepas tu kalau kita tengok, okey, macam kita berbincang dah saya daripada mana-mana juga, cakap maksudnya kalau tak silap saya dengan rakan-rakan saya, tiada lagi dalam soal dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hukum dalam Al-Quran lah maksudnya. Dalam Al-Quran tentang dari Al-Muzayyadah ni. So maksudnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Syafi'i, apa lagi orang Imam? Hambali, Maliki, Syafi'i, Ghazali. apa? Tak tahu ada banyak. Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Okey, yang keempat tu semua menyatakan dalil Al-Muzayyadah ni adalah mudah halus. Itu adalah yang saya dapat. Saya dah dapat Quran, saya cari tak dapat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Syahrir Rahimi. Salam Muhammad. Seterusnya saya akan mengepas pula topik kepada saudara Muhammad Azwar, akan mengupas topik hukum dan pandangan ulama bal al-Muzayyadah. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat bagus kepada moderator iaitu Muhammad Arif. Baik, sebelum saya mulakan, nama saya Muhammad Azwar bin Muhammad Rashidi, nombor metrik IPSU 20202532. Saya daripada kelas di IPSU 2I. Baik, pada hari ini saya ingin menerangkan mengenai hukum dan pandangan ulama mengenai bal al-Muzayyadah ini. Baik, bal al-Muzayyadah ini terdapat 3 kelompok ya. Kelompok pertama mengatakan ini adalah halus. Kelompok kedua pula mengatakan ini adalah makruh. Yang terakhir, kelompok ketiga pula mengatakan tidak boleh. Baik, tetapi pada kelompok yang pertama, kelompok yang pertama yang mengatakan halus, yang ini adalah dalam meneliti yang seperti saya katakan tadi, kesemua mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali mengatakan hukum bai al-Muzayyadah ini adalah dihaluskan. Sebab apa halus? Kerana mereka berpegang pada prinsip yang saya katakan tadi. Maksudnya tidak ada dalil sahih akan kewajipan atau larangan jual beli ilmu ini, menyebabkan kesemua mazhab empat ini bersepakat hukumnya adalah harus. Baik, seperti yang mana sini kita maklum, umat Islam di Malaysia kini mengamalkan jual beli al-Muzayyadah. Jadi kita di Malaysia tidak ada masalah untuk meneruskan ataupun menggunakan sistem ini dalam urusan kehidupan harian kita.
Seterusnya saya pergi kepada kelompok yang kedua, mengatakan makro. Mereka ini terdiri daripada Ibrahim Nafi dan kelompok salaf. Baik, maksud kelompok salaf ini adalah zaman golongan ulama yang hidup ketika kerasulan Nabi sehingga 300 Hijrah. Baik, mereka ini mengatakan makro kerana mereka juga berpegang pada dalil yang saya kata tadi, yang bermaksud seorang lelaki tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Saya menyatakan sini adalah maksudnya tawaran di atas orang lain. Contoh saya bagilah, saya mohon maaf kalau saya salah, contohlah yang saya boleh bagi. Contohnya macam Ahmad dia nak jual barang kepada pihak A dengan dia buka harga lah, harga RM1. Kemudian Ahmad kata nak bayar RM10. Kemudian datang pula si Ali kata nak bayar RM20. Jadi Ahmad tak setuju nak bayar kat Ali ni, nak yang harga RM20. Kemudian datang pula si Badrul kata saya nak harga RM50 untuk baju itu. Jadi perkara ini tidak boleh sebabkan Ali dengan Ahmad dah setuju nak bayar harga RM20. Ini macam tidak boleh lah perkara ini, kena dilarang kerana boleh menyebabkan boleh maksudnya boleh berlaku ketidakhadiran di antara sistem jaminan tersebut dan boleh menindas orang lain. Maksudnya orang itu tak boleh sesuka dia nak menulis sebab orang tu dah janji nak dapatkan barang itu, nak beli barang itu. Itu yang saya faham lah. Kemudian bagi pada kelompok yang ketiga pula, di mana mereka ini adalah ulama, yang ini Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Al-Awziyah dan Ishaq bin Rahuyah dan sebagainya. Mereka ini mula mengatakan jual beli al-muzayadah, iaitu lelangan, tidak boleh kecuali harta rampasan perang dan harta warisan. Contohnya macam kalau kita nak lelong rumah, kita nak lelong kereta, tak boleh. Mereka kata tak boleh. Melainkan yang perkara yang boleh sini adalah dua sahaja. Yang ini harta rampasan perang dan juga harta warisan. Baik, contohnya sini adalah saya boleh bagi contoh, kalau contoh suatu negara, suatu negeri itu berperang dengan negeri ini, kemudian negeri ini pergi ke negeri ini, kemudian dia menang dengan suatu perang, dia menang, kemudian dia dapat harta dia ke negeri berikut. Maksudnya dia dah menang lah, dia dah menang, dia dah ambil semua harta dan istana semua, dia bawa balik, kemudian dijual, dilelongkan. Itu dibolehkan. Mereka ini pendapat itu yang saya faham lah, saya punya pendapat. Pendapat yang kedua pula saya ingin kupas mengenai harta warisan. Contohnya macam saya ada rumah, ada kereta, kemudian maksudnya family saya ataupun anak saya tak boleh jual harta dan kereta saya itu. Melainkan saya dah meninggal dunia, contohlah saya dah meninggal dunia, kemudian harta itu boleh dilelong oleh ahli waris saya, itu ahli keluarga saya dan ahli kaum kerabat saya. Itu je lah yang saya sampaikan. Maksud pendapat saya boleh kongsikan sini. Baik, itu saja daripada saya. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu, yang lemah itu daripada diri saya. Saya mohon maaf sekiranya ada silap berbicara ataupun terkurang ilmu saya sampaikan. Selebihnya saya teruskan kepada moderator saya yang berikut itu, saudara. Silakan. Terima kasih kepada saudara Ajul Rashidi dengan isi yang padat dan bermakna. Seterusnya, tanpa mengelakkan masa, saya menjemput dan mempersilakan saudari Nurul Izzah akan menceritakan serba sedikit rukun dan syarat bai al-muzayadah. Dengan penuh taklimnya dipersilakan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada moderator Harif. Nama saya Nurul Izzah binti Rasman daripada kelas 2G. Nombor metik saya D0202468. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang rukun dan syarat bagi topik bai al-muzayadah. Okey. Saya akan menceritakan dulu tentang rukun untuk bai al-muzayadah ni. Rukunnya ada 4. Yang pertama sekali adalah pembeli, penjual, dan ketiga akad, dan yang terakhir adalah barang yang dikontrak. Okey, saya rasa semua faham kot. Apa-apa perniagaan ataupun apa-apa yang kita nak menjual dekat orang,
kita mesti ada pembeli dengan penjual tu. Kalau tak ada dengan pembeli, tak ada pembeli dengan penjual tu, maksudnya kita tak akan berlakunya satu penjualan tu lah. Okay, yang pembeli dengan penjual tu mesti wajib ada. Okay, yang ketiga adalah akad. Akad ni adalah janji, maksudnya jaminan. Contoh kalau kita beli barang tu, dia macam mana? Contohlah, saya kata, nah, aku bagi kau botol ni, ni sekian. Okay, botol tu adalah jaminan dia yang nak katakan botol tu adalah jaminan yang benda tu akan dapat ini. Okay. So ada akad, okay, dan yang terakhir adalah barang yang kontak. Okay, macam tadi barang tu adalah botol tu lah. So itu adalah rukun baik al-muzayadah. Okay, yang seterusnya adalah syarat. Syarat 3. Syarat ini bagi saya dan al-muzayadah ni macam sedikit susah sikit lah untuk syarat dia. So, syarat dia yang pertama adalah jumlah pembeli kena ramai dan kita tak kenal pun orang yang membeli tu. Maksudnya contoh kita sebagai penjual, kita tak boleh pun kenal antara, kita tak boleh nak, kita memang tak kenal pun orang yang beli barang dekat kita. Hatta sekalipun jiran kita. Macam tu. So maksudnya itu adalah syarat adalah dan maksudnya dekat situ terjadilah baik al-muzayadah itu sendiri. Okey, dan yang kedua adalah pembeli mempunyai kuasa untuk menolak taruhan yang terlalu rendah baginya. Okey, maksudnya dekat sini contoh saya jual pendrive. So pembeli nak beli, tapi saya kata kat dia, pendrive ni aku bagi harga RM5 je. So pembeli dia macam, tak logik lah, pendrive RM5, pendrive kan mahal kan. At least 30 ke atas kan. So untuk pembeli saya berhak untuk menolak harga pendrive itu sebab saya bagi harga yang harga yang tak masuk akal. Yang kedua. Okay, dan yang terakhir sekali adalah jika berlaku bersubahat, jika pembeli dan penjual itu bersubahat untuk menetapkan sesuatu barang tu, automatik pembelian tu jadi terbatal. Maksudnya kita dengan pembeli kita tak boleh ada apa-apa jaminan, kita tak boleh ada apa-apa. Maksudnya kalau pembeli barang apa bagi benda-benda yang dah sah-sah haram, so kita berkonflik pula. So dekat situ dia jadi jatuh hukum tak boleh dan tak terjadilah hukum baik al-muzayadah. Dan itu adalah syarat-syarat ni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada saudari Nurul Izzah atas lontaran-lontaran yang terlalu baik. Okay, seterusnya saya akan menjemput dan mempersilakan saudara Muhammad Saufi Amirul Amin akan menceritakan topik berkenaan jenis aplikasi dan sistem Bai Al-Muzayadah. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Dengar suara saya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saufi Amirul Amin bin Sabri, daripada kelas di PSU 2G, dekat matrik DSU 202024-831. Okey, seperti yang kita tahu, dalam dunia kita yang serba kemajuan ni, kita menggunakan jual beli ni bukan sahaja dengan secara bersemuka, disebabkan teknologi yang canggih dibuat oleh manusia terkini ni, kita boleh juga melakukan jual beli tersebut pada alam macam maya, tanpa sempadan, macam tu. Okay, seperti kita tahu, moderator sebelum ni pun ada cakap, seperti moderator saudari Izzah, dia kata jual beli ni dia daripada akad. Tapi dalam online ni pun dia ada akad dia juga. Dia ada 3 jenis akad dia. Tempoh serah. Okay, seperti kita tahu, tempoh serah ni mesti ada ketahui oleh tempoh, macam tempoh hantaran, bila sampai, dia ada anggaran tarikh dia dan sebagainya lah. Dan jaminan tu dia rasa macam pelanggan ni rasa mesti dia rasa kena tahu barang tu kat mana, apa
kena hubungi kalau sekiranya barang tu tak dapat dan sebagainya. Jaminan dan kerosakan, aib sebagainya lah. Okey, sebagai satu fakta kan, satu fakta yang kita tengok, ramai orang suka menjadi pengguna eBay kerana eBay ni selamat digunakan. Sebab jika kalau barang tu rosak ke perlu diganti ganti rugi oleh pihak eBay akan melakukan ganti rugi tersebut lah. Seperti contoh macam pihak eBay ni menyediakan peruntukan ganti rugi bagi mereka mungkin macam telah ditipu oleh scammer dan sebagainya lah. Okay, seperti kita tahu, setiap laman web ke jual beli yang kita gunakan adalah hukumnya harus jika ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Seperti kita tahu, macam eBay dengan PayPal, selagi dia tak melanggar hukum syarak Islam, so maka haruslah baginya untuk menggunakannya. Seperti tapi contohlah kalau akaun PayPal dengan eBay ni digunakan menggunakan kad kredit konvensional, maka haram bagi mereka yang melakukan pembayaran tersebut. Kenapa diorang haram menggunakan kad kredit konvensional ni? Seperti yang kita tahu, pembayaran yang melalui kad kredit konvensional ni adalah haram kerana pembeli mendapat komisen kepada pengeluar kad kredit tersebut. Dia menghasilkan riba. Dia dapat manfaat daripada laman web tersebut. Dia dapat komisen walaupun dia bayar on time, macam tu. Okey, menjawab kepada lelongan di Swampu kan. Okey, kalau Swampu ni dia jelas dah ternyata di situ adalah hukumnya haram. Kenapa saya mengatakan haram? Okey, laman web Swampu ni jelas terdapat unsur-unsur riba, judi yang garah yang amat besar. Peserta perlu kenapa ni dia merupakan judi yang garah? Okey, seperti yang kita tahu, bila setiap peserta yang jual beli dekat Swampu ni, peserta perlu membeli hak bid ni, macam coin ke apa tak silap, yang punya nilai tertentu, dan dia hanya memerlukan mempunyai beberapa kali peluang berdasarkan nilai package hit yang dia beli. Dia berbeza lah dengan harga dia. Di barat macam judi lah, pertukaran dia kan. Di situ macam contoh anda dapat macam bilangan bit free tu kan, adalah 40 pins iaitu RM RM2. Anda hendaklah membeli bit pack. Macam dia kira judi lah. Dia dah dapat coin tu, dia beli package apa dia nak beli. Tu judi lah kiranya. Itu sahaja daripada saya mengenai aplikasi laman web eBay ni. Apa yang kita tahu, segala pembelian kita buat ni, tak kisahlah secara bersemuka ke dengan online, boleh diharuskan asalkan dia tidak bertentangan dengan syarak. Itu sahaja daripada saya. Kalau ada salah silap, mohon diampuni ya. Okay, terima kasih. Boleh saya serahkan kepada moderator seterusnya. Jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Saufi Amirul Amin. Okey, bila saya pula akan menceritakan kesimpulan ataupun penutup bagi forum kita pada malam ini. Saya akan menceritakan kesimpulan penggunaan aplikasi Bai Al-Muzayyadah. Okey, berdasarkan perbincangan di atas, mendapati bahawa jual beli secara lelongan ini merupakan salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan suatu barang di khalayak ramai sampai pada batas harga tertinggi dari harga yang ditawarkan oleh pembeli-pembeli lain, yang disusuli dengan akad kesepakaan ijab dan kabul. Sekiranya penjual bersetuju dengan harga tersebut,
Islam sangat memerhatikan dan menjaga kejujuran dalam berakad dan mencela perbuatan penipuan, kecurangan, riba dan sebagainya. Okey, sistem jual beli secara lelong baik al-muzayadah ini juga mestilah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, ia boleh berlaku satu kezaliman yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Setiap transaksi jual beli sama ada lelong maupun jual beli pada kebiasaannya mempunyai ketetapan yang harus dipatuhi, iaitu sekiranya transaksi terlaksana dengan sempurna di mana penjual bersetuju dengan harga yang ditawarkan, maka orang lain tidak dibenarkan untuk melakukan penawaran ke atas transaksi tersebut. Okey, seterusnya menaikkan harga ke atas suatu barang lelongan dengan tujuan memperdayakan pembeli lain agar menawarkan harga yang lebih tinggi adalah haram. Menawarkan harga lebih tinggi adalah haram. Menawarkan harga yang lebih tinggi ke atas suatu barang sebelum dipersetujui oleh penjual adalah dibenarkan. Hal ini dikiaskan dengan peristiwa pinangan Fatimah binti Qais oleh Muawiyah dan Abu Jam yang pada ketika itu tidak ada tanda-tanda dipersetujui sehinggalah Usamah bin Zaid masuk meminang. Dalam konteks ini, pelaksanaan dan proses lelong secara bisik yang berlaku di pasar bisik Kuala Muda adalah menepati kehendak syarat kerana rukun dan syarat jual beli telah pun terpenuhi seperti mana yang digariskan di dalam syariat. Apa yang penting dalam pelaksanaan jual beli secara lelong ini ataupun baik al-muzayadah secara bisik tersebut tidak mengandungi elemen-elemen yang bertentangan dengan syarat seperti riba, warak, najisi dan maisir serta persekongkolan antara pembeli dan penjual. Sebaliknya, bakal pembeli secara lelong ini mestilah melihat keadaan pasar sambil memerhati kualiti dan kuantiti barang yang diurusniagakan dan bila perlu bertanya secara diam-diam kepada pembeli ataupun pembida yang telah berjaya memenangkan proses lelong nilai bidaan yang dibuat. Okey, seterusnya baik al-muzayadah ini atau praktik lelongan tradisional yang teknik bisikan patut dilestarikan kerana ia sudah menjadi budaya dan tradisi sejak puluhan tahun dahulu. Praktik lelongan ataupun baik al-muzayadah ini berbeza dengan satu sistem harga tetap. Justru ia memberikan kebebasan kepada penjual dalam menentukan keuntungan yang dikehendaki. Okeylah sekali, oleh itu namun itu mewujudkan ketelusan dalam transaksi lelong ini perlu dihindari unsur najisi, iaitu perkataan sesama pembeli ataupun pembida dengan harga rendah atau pakatan antara pembeli dengan penjual untuk menaikkan harga untuk kepentingan penjual. Setakat itu sahaja saya berhenti dahulu forum kita pada malam ini. Yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja. Jazallahu khairan katsira, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.